Okay, dah boleh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di bawah payungan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, menurunkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahanlah dengan ilmu yang bermanfaat daripada majlis ini akan membimbing kehidupan kita ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan baca surah yang baru, iaitu surah yang ke-18 daripada Al-Quran yang dikenali sebagai surah Al-Kahf. Okey, surah Al-Kahf. Baik, kita akan berbincang hari ini muqaddimah berkaitan tentang surah Al-Kahf. Dan kita akan tengok beberapa perkara yang dibincangkan oleh para ulama kita berkaitan tentang surah Al-Kahf. Namun, surah Al-Kahf ni dia ada kelebihan dia. Dan dia merupakan salah satu daripada surah-surah yang disebutkan tentang kelebihan dan mukjizatnya lah. Antara fadilat-fadilat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Baik, antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita pergi lebih jauh dulu, kita tengok Al-Kahfi ataupun disebut sebagai surah Al-Kahf, masyhur dengan nama surah Al-Kahf kerana maksud Al-Kahf adalah bererti gua. Maksud Al-Kahf artinya adalah gua. Dan bahasa Arab, gua ni ada satu lagi maksud iaitu namanya Al-Gharu. Al-Gharu. Okay. Satu namanya Al-Kahf, satu lagi namanya Al-Ghar. Okay. Dua-dua ni artinya adalah gua. Sama je. Dua-dua ni adalah gua. Bezanya Al-Ghar ini adalah gua yang kecil. Yang ni yang kita tengok Nabi SAW duduk di Gua Hira dan Gua Thawr ni, yang mana dia adalah satu tempat yang kecil, bukan untuk didiami. Okey, dia adalah tempat yang kecil, itu disebut sebagai Al-Ghar. Sebab itu ada kalangan rakyat Malaysia ada namanya Al-Ghari kan. Puan Syimah kenal kan? Tak kenal? Ustaz Zamihan Al-Ghari. Kenapa Al-Ghari? Sebab dia datang daripada Gua Musang. Jadi dinamakan dia dengan Al-Ghari. Okey, sekadar maklum je lah. Okey. Baik, manakala Al-Kahfi pula, Al-Kahf adalah gua yang besar, yang sangat luas dan boleh didiami. Jadinya kalau di Ipoh, di Perak tu, kita tak guna kalimah ghar, tapi kita akan gunakan kalimah Al-Kahf. Itu gua yang boleh didiami. Itu perbezaan dia lah. Okey. Baik, dan kita tengok sedikit berkaitan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul surah ini adalah kerana orang musyrikin Quraisy telah merujuk kepada kaum Yahudi. Dalam satu riwayat,
ketika mana dalam tafsir dalam surah Al-Isra, surah sebelum surah Al-Kahf, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan tentang wa yasalu anir ruh, kata Allah Taala, wa yasalunaka anir ruh, telah ditanyakan kepada engkau tentang ruh. Yang mana orang musyrikin Quraisy masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terbuka, orang musyrikin Quraisy ni ada rasa kepercayaan dengan apa yang Nabi sampaikan. Oh, dia rasa macam, saya rasalah Muhammad ni Rasul. Dia ada rasa macam tu. Ini orang musyrikin Quraisy. Jadi bila dia rasa macam tu, maka dia menghantar ada dua orang wakil Quraisy. Seorang namanya An-Nadhr bin Al-Harith dan seorang lagi dikenali sebagai Uqbah bin Abi Mu'in. Ni dua-dua ni musyrikin Quraisy. Dihantar oleh orang Quraisy pergi jumpa dengan pendeta Yahudi. Kerana apa? Bagi orang musyrikin Quraisy, mereka sangat menghormati orang-orang Yahudi, khususnya pendeta-pendeta mereka. Kerana apa? Walaupun orang Quraisy ini mengikut syariat Nabi Ibrahim AS, namun mereka tidak ada kitab rujukan. Berbanding dengan orang Yahudi yang ada kitab rujukan dia, iaitu kitab Taurat. Jadinya orang musyrikin pun dihantar pergi jumpa dengan pendeta Yahudi di Yathrib, lalu ditanyakan. Maka kata pendeta Yahudi daripada Yathrib ni, dia kata apa? Kalau kamu nak confirmkan Muhammad itu Nabi ataupun tidak, kerana apa? Antara mereka dah ragu-ragu, musyrikin Quraisy ni. Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, ketika mana Abu Jahal ditanyakan oleh ayah kepada Al-Walid, iaitu ayah kepada Khalid bin Al-Walid, iaitu Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia tanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kamu percaya ke tidak tentang Muhammad? Percaya tak dakwah Muhammad? Apa jawab Abu Jahal? Saya percaya. Saya percaya. Kalau orang kata Muhammad pendusta, dialah pendusta. Ini keluar daripada mulut Abu Jahal, tuan-tuan. Dan ini diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Kalau siapa kata Muhammad pendusta, dialah pendusta. Nak kata Abu Jahal ni kenal Nabi, yakin dengan Nabi. Tapi kerana apa dia menolak dakwah Nabi? Adalah kerana dia kata dia kepada Al-Walid bin Mughirah, sebab aku ni daripada Bani Makhzum, Muhammad daripada Bani Hashim. Cukuplah seluruh kelebihan itu ada pada Bani Hashim. Dia sebagai pemerintah, dia yang memberi makan kepada jemaah haji. Takkanlah sampai bab nubuah, bab kenabian pun kita nak serahkan kepada Bani Hashim. Habis kami ini Bani Makhzum apa yang dapat? Yang ini yang disebutkan oleh Abu Jahal. Sebab itu orang Quraisy dia ragu-ragu, betul ke tidak? Kalau Muhammad Nabi, macam mana kita? Dia dah risau. Maka mereka pun pergi bertemu dengan pendeta Yahudi. Lalu pendeta Yahudi bagi tahu, kalau kamu nak confirm Muhammad ni Nabi ataupun tidak, kamu tanya 3 perkara. Apa dia? Pertama, kamu tanya pada Muhammad tentang ada sekumpulan manusia. Umumnya, secara umum, dia tak sebut manusia itu siapa, remaja ke, apa dia buat, tak ada. Dia tanya pada Muhammad, ceritakan tentang ada satu kumpulan manusia. Siapa tak sebut, umum. Sangat susah nak teka. Ni macam teka-teki lah. Cuba tanya pada Muhammad. Okey. Yang kedua, tanya pada Muhammad tentang seorang pemuda yang berjalan timur ke barat. Dan yang ketiganya, tanya pada Muhammad cerita tentang roh. 3 benda ni. Lalu orang Quraisy ni, An-Nadhr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'in. Uqbah bin Abi Mu'in ni, tuan-tuan, dia ni jiran Nabi. Sebelum Nabi jadi Rasul, Uqbah bin Abi Mu'in ni antara yang rapat dengan Nabi. Dia rapat. Tapi bila Nabi SAW mengaku menjadi Rasul, Uqbah bin Abi Mu'in ni antara orang yang paling lantang menentang Nabi. Bahkan dia nak tunjukkan dia dah tak berkawan dengan Nabi. Asal Abu Jahal suruh je buat benda-benda jahat pada Nabi, Uqbah bin Abi Mu'in ni akan jadi kambing hitam. Ataupun dia akan offer diri dia. Supaya apa? Dia nak tunjuk depan Abu Jahal, saya dah tak ada apa-apa dah dengan Muhammad. Dulu dia berkawan dengan orang yang paling baik dan terbaik dunia akhirat, iaitu Nabi SAW. Kemudian akhirnya dia berkawan dengan seorang lagi tokoh. Bukan tokoh lah, ni orang yang paling jahat lah. Iaitu dia berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Orang yang dikatakan oleh riwayat Al-Bazzar, Nabi SAW telah membunuhnya di dalam peperangan Uhud. Ini ada cerita lah. Cerita tu panjang juga. Cumanya dulu berkawan dengan Nabi, tapi tersalah pilih kawan, akhirnya berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Orang yang paling tak disukai oleh Nabi SAW.
Sebab itu penting dalam kita berkawan, circle kita ni mesti dalam keadaan yang betul. Okey? Baik. Sekarang kita tengok. Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Nadar al-Haris balik ke Mekah. Dan dia tanya pada Nabi SAW 3 soalan ni. Muhammad, ceritakan kepada kami tentang ada satu kumpulan manusia. Yang kedua, ceritakan pada kami tentang pemuda yang berjalan timur ke barat. Ketiga, cerita pada kami tentang roh. Ceritakan pada kami tentang roh. Soalan yang ditanyakan kepada Nabi ni, Nabi tak jawab. Allah tak turunkan wahyu. Allah tak turun wahyu. Senyap je. Dan dari riwayat menyebutkan hampir setengah bulan, 15 hari. Ada kata 16 hari, ada riwayat kata 17 hari. Yang mana wahyu tak turun dan Nabi tak jawab. Dan orang Quraisy mengejek-ngejek baginda Nabi SAW. Ejek. Muhammad tak tahulah, Muhammad pembohong lah, ini bukti Nabi bukan Rasul. Tapi kenapa Allah sengaja tak turunkan wahyu serta-merta? Sebab nak bagi tahu kepada kita, Nabi ni tak tahu perkara ghaib. Nabi tak tahu perkara ghaib dan Nabi tak memandai-mandai dalam hal-hal yang Nabi tak tahu. Selagi mana tak turun wahyu, selagi itu Nabi tak cakap apa-apa. Senyap. Saya tak tahu nak macam mana. Orang Quraisy dah ketahusakan dah. Ketawakan Nabi SAW. Kerana apa? Mengejek-ngejek. Ni bukan Nabi. Kalau dia Nabi mesti boleh jawab. Sebab apa? Inilah yang diajarkan oleh pendeta-pendeta Yahudi di Yathrib. Lalu Allah turunkan surah Al-Kahfi ni satu surah. Secara keseluruhan. Total 110 ayat ni turun secara keseluruhan. Bila turunnya, maka Nabi SAW pun baca dan terkejut orang Quraisy dengar. Sebab apa? Soalan yang ditanya tu umum. Cerita tentang sekumpulan manusia. Siapa tak tahu? Kalau dia suruh teka, cerita tentang Ashabul Kahfi. Bolehlah agak-agak. Ni cerita tentang sekumpulan manusia. Allah yang turunkan cerita Ashabul Kahfi. Dan orang Yahudi Quraisy, orang Yahudi Yathrib sendiri membenarkan. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang pemuda yang berjalan timur ke barat. Siapa? Ini adalah Zulkarnain. Zulkarnain Allah rakam dalam penghujung surah ini. Cerita dia berjalan daripada timur ke barat. Dan manakala cerita tentang roh, Allah Ta'ala jawab di dalam surah Al-Isra. Surah sebelum Al-Kahf. Ini antaralah. Dan surah ini turun dan Nabi SAW menjadikan ia sebagai panduan. Saya dah cerita pada tuan-tuan dah sebelum ni. Surah ini telah menjadi panduan kepada baginda Nabi SAW, iaitu Nabi waktu itu baru setahun dakwah secara terbuka. Jadi macam-macam ancaman pada Nabi. 25 pembesar Quraisy duduk dalam parlimen Quraisy, mereka bersetuju untuk menyakiti Nabi dan para sahabat. Maka Nabi SAW ambil satu pendekatan, kita perlu berlindung. Di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Saya sebutkan pada minggu lalu saya dah bincang dah. Saya ulang je saja. Kenapa Nabi duduk di rumah Al-Arqam? Kerana apa? Nabi SAW ambil pendekatan seperti mana Ashabul Kahfi. Dia tak mampu mengubah masyarakatnya, maka apa yang dia mampu buat? Dia melindungi dirinya, jangan sampai dia berubah mengikut masyarakat. Kita kena ada pendekatan macam tu. Kita tak mampu ubah masyarakat, sebab kita tak ada kuasa dan kita tak ada kemampuan, maka kita ambil pendekatan yang diajar oleh Nabi, kita kena reserve diri kita, lindungi diri kita, jangan berubah mengikut masyarakat. Hari ini ada istilah kita, kita kena islah daripada dalam. Kan? Orang sekarang kan, kita nak betulkan politik, islah daripada dalam. Akhirnya dia pun ikut orang lain. Join them kan. Akhirnya kita pun menyertai mereka. Kita ingat kita berubah mereka. Mereka yang mengubah kita. Itu kesilapan kita. Sebab itu Nabi SAW duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Baik, kita bincang sikit. Surah Al-Kahfi ni dia ada 4 topik. Okey. Pertama berkaitan tentang Ashabul Kahfi. Kedua bercerita berkaitan tentang pemilik kebun. Minta maaf. Dia bercerita tentang Nabi Musa dulu. Dan ada seseorang yang dikenali sebagai Khidir. Ini tak disebutlah, tapi dikatakan Khidir. Ketiga iaitu pemilik kebun.
Dan yang keempat adalah bercerita tentang Zulkarnain. Jadinya Nabi SAW jadikan ini sebagai panduan. Nabi SAW dakwah sampai tahun ketiga ni dakwah secara sembunyi. Kemudian tahun yang keempat menuju ke tahun yang kelima kenabian tu, Nabi ambil pendekatan ini. Bila cerita ni turun, maka Nabi ambilkan ini sebagai inspirasi. Nabi pun duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi jadikan sebagai markas. Macam kita lah di PMP ni, kita ada pusat kita. Inilah pusat dakwah Nabi SAW. Macam mana Ashabul Kahfi berlindung, macam itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kedua, bila bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, dekat sini ada pengajaran, iaitu adanya benda yang tersurat dan ada benda yang tersirat. Maka Nabi SAW ketika memilih rumah Al-Arqam ni, Nabi ambil pendekatan ni. Sebab apa? Al-Arqam ni, dia ada 3 sebab Nabi pilih dia. Punya banyak rumah sahabat, rumah Abu Bakar dan sebagainya. Nabi memilih Arqam kerana pertama, dia ni daripada kabilah Bani Makhzum. Ni antara bangsawan Mekah. Kabilah dia, bukan dia. Kabilah dia adalah kabilah bangsawan Mekah. Dia ni adalah satu bangsa, satu kabilah dengan Abu Jahal, ni pembesar. Okey? Dan Bani Makhzum ni adalah Bani yang bertelaga dengan Bani Hashim, Bani Nabi SAW, kabilah Nabi. Di antara dua keluarga ni bergaduh. Jadinya Nabi memilih dia kerana nak mengelirukan orang Quraisy. Yang mana mereka akan sangka Muhammad tak akan pergi rumah Al-Arqam. Kerana apa? Sebab dia, Bani Hashim dengan Al-Arqam, Bani Makhzum ni tak ngam. Tapi Nabi nafikan. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nabi berfikir di sebaliknya. Kedua, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni, dia adalah orang Marhain. Walaupun kabilah, maksud Marhain ni bukanlah orang susah. Tapi dia ni orang yang tidak ada kuasa. Maksudnya tidak ada apa-apa jawatan di kota Mekah. Orang awam lah. Dia tak ada kuasa macam Abu Jahal dengan keluarga dia. Dia orang awam. Jadi sudah tentu orang tak nampak Nabi akan mengharapkan kepada dia. Sepatutnya Nabi akan minta pertolongan kepada orang yang ada kuasa politik ke, orang yang kaya raya dan sebagainya. Namun Nabi memilih Al-Arqam ni, sedangkan dia ni adalah orang kebanyakan sahaja. Orang biasa sahaja. Tak logik lah untuk Nabi minta bantuan. Tapi itulah, yang tersurat ada yang tersirat. Seperti mana kes yang berlaku pada Nabi Musa dan juga Khidir. Manakala yang ketiga pula, iaitu kerana rumahnya berhampiran dengan Kaabah. Paling hampir. Rumah dia berada di atas Bukit Safa. Okey? Kalau tuan-tuan tengok, ni Masjidil Haram kan? Ni Bukit Safa, ni Bukit Marwah. Ni bentuk Masjidil Haram. Tuan-tuan akan tengok dekat sini ada satu macam pintu. Tuan-tuan tengok daripada atas, boleh Google. Dekat sini tengah-tengah ni Kaabah. Bentuk Masjidil Haram kan? Bangunan yang kecil ni, ini tempat naik tangga sebenarnya. Kat sini ada pintu Babun Nabi. Ni Bukit Safa. Ni tangga eskalator. Tuan-tuan naik kat sini. Kat situ ada satu pintu tempat orang sewa skuter naik pergi sa'i, pergi tawaf tu. Pintu itulah tapak rumah Al-Arqam. Tapak pintu tu, itulah pintu rumah Al-Arqam yang dikenali sebagai Babun Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay, ni tapak dia. Jadi, tuan-tuan kena bayangkan kat situlah rumah Al-Arqam. Dan dengan Kaabah ni sangat dekat, sangat hampir. Saya pernah sebut sebelum ni, sepatutnya Nabi SAW kalau nak membina kekuatan luar kota Mekah. Sebab orang Mekah tak suka Nabi, duduk lawan dengan Nabi ni. Logiknya Nabi keluar kota Mekah, minta perlindungan daripada luar kota Mekah. Tapi Nabi lakukan sebaliknya. Nabi berlindung dan membina kekuatan daripada dalam kota Mekah. Orang USJ tak puas hati dengan kita. Semua orang tolak kita. Kita mestilah keluar kan, pergi Shah Alam, bina kekuatan, serang balik USJ contohlah. Tapi Nabi tak, dia tak keluar. Dia tinggal dekat kawasan tu dan dia membina kekuatan di situ. Itu antara sebab. Okey. Yelah.
Kalau kita ambil satu pendekatan lah, sebenarnya mengikutlah pada strategi kita juga. Strategi kita juga. Ada orang, saya nak kata tak boleh pun tak boleh juga. Kan? Ada orang dia kata, okeylah saya mudah untuk duduk di luar, pindah ke luar negara. Ada orang kata saya duduk dalam negara sebab situasi macam ni, macam ni, macam ni. Saya nak kata tak pandai lah. Satunya kita tengok Nabi ni, sebab apa dia macam ni? Sebab Nabi ni dia tak pernah tinggalkan umat dia. Tak pernah tinggalkan kota Mekah. Sebab apa? Nabi kalau keluar kota Mekah, maka dia telah melanggar satu perintah. Sebab Allah tak bagi arahan lagi. Sebab itu tidak ada satu hujah pun yang katakan Nabi ni pernah lari daripada perjuangan. Tak, dia stay. Selagi mana tak sampai arahan, wahyu, Nabi stay dekat situ. Apa pun jadi, Nabi stay. Itu Nabi lah. Tapi kalau kita, kalau saya lah, saya tak pandai nak kata, oh tak, kalau dengan isu-isu sekarang ni, oh kita tak boleh keluar dan sebagainya. Saya fikir, mengikutlah pada perancangan kita lah. Yang penting, kita mesti ada contribution. Duduk dalam negara pun memberi peranan yang baik, manfaat. Duduk luar negara pun macam tu juga. Okay, masing-masing lah. Okay, yang ketiga berkaitan tentang pemilik kebun. Pemilik kebun ni adalah bercerita berkaitan tentang yang kafir, dia memiliki kebun yang sangat hebat, dan ada pemilik kebun yang muslim, mukmin, tetapi dia memiliki kebun yang biasa-biasa sahaja. Yang ini adalah untuk memberi gambaran pada Nabi dan para sahabat. Kamu tengok orang musyrikin, dia memiliki, ni wilayah pemerintahan dia. Dia adalah penguasa dekat tanah haram. Sedangkan Muhammad katanya berada di pihak yang benar, tapi dia berada di tempat yang sangat minoriti. Macam Tuhan tak sayang dia. Tapi dekat dalam si kisah ni, nanti tuan-tuan akan tengok, ending dia, yang kafir ni kata apa? Apa yang aku miliki ni tak ada manfaat pun. Apa yang aku miliki ni tak ada manfaat pun. Manakala orang mukmin ni kata apa? Nanti tuan-tuan akan tengok nanti jawapan dia. Okay? Di sini sebenarnya memujuk sahabat Nabi supaya jangan tengok zahir. Ada orang dia tengok, kenapa bos saya ni solat tidak, buat benda haram ni, tapi hidup senang je, gaji besar je, kereta besar je, anak-anak berjaya. Saya yang jaga agama, solat ni, susah je hidup, miskin je. Ni Nabi, ni yang Allah Ta'ala tunjuk cara berfikir. Okay, nanti kita akan jumpa kat topik ni. Okay, sebab itu, kisah-kisah ni, sebenarnya dia bercerita tentang realiti kehidupan kita sebenarnya. Nanti akan saya sampai kat point nanti. Sebab itu dia menjadi surah yang menjadi penyelamat. Okay, daripada Usima fitnah Dajjal, kata Nabi kan. Dia akan jadi benteng daripada fitnah Dajjal. Okay. Baik, yang keempat, iaitu berkaitan tentang Zulkarnain. Iaitu menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala boleh memilih sesiapa pun yang Allah suka untuk menjadi pemerintah. Okay, Allah boleh memilih sesiapa. Tetapi, yang Allah pilih sudah tentulah orang yang hebat. Orang yang soleh. Dan Allah tunjukkan cerita tentang Zulkarnain. Saya sebut dah minggu lalu. Bayangkan bila ayat ni turun dan Nabi buat perancangan macam ni, sahabat-sahabat Nabi, kalau ikutkan, goyang iman dia. Macam mana Muhammad, kita ni, turun ayat-ayat macam ni, kita ni bukan pegang Mekah. Kita duduk di satu tempat kecil, satu rumah aja, Al-Arqam. Ni wilayah Mekah ni, Mekah besar ni. Kita duduk kat sini je. Kita nak keluar tak boleh, nak buat itu tak boleh, nak solat depan Kaabah tak boleh, kita terancam. Tapi Nabi kata apa? Tak. Allah kata kita ni adalah bangsa terpilih. Orang yang Allah pilih akan jadi pemimpin. Oh, kita kalau fikir, kalau tak ada iman, fikir tak logik. Tapi hari ini kita jadi saksi sendiri. Nabi dan para sahabat daripada duduk rumah Al-Arqam, hari ini Islam berkembang macam mana tuan-tuan? Bukan sekadar Nabi dapat tawan Mekah, Nabi juga dapat tawan Madinah. Umar Khattab tawan Mesir, tawan Syam, tawan Parsi, tawan Yaman. Dan hari ini Islam berkembang 2/3 dunia. Tengok. Hanya kerana ini. Ini bercerita tentang keimanan. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ni memang terbukti iman dia. Teguh. Okay, yakinnya mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh jelas Jelas Baik. Macam mana? Tak sebut ya? Saya ingat saya macam ada sebut. Tak sebut ya? Masa Yusuf tak ada cerita ya? Oh iya ke? Oh silap saya. Saya rasa macam pernah dah sebut. Tak ada ya? Okey, baik. Apa maksudnya saya tak repetition lah. Asalnya tempat lain tak ada. Okey.
Baik. Okey, jadi itulah antaranya. Okey. Surah Al-Kahfi menjadi panduan dan mentor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok sedikit. Saya sebutkan tadi, bila Allah Taala orang musyrikin tanya tentang sekumpulan manusia, Allah jawab Ashabul Kahfi. Bila dia cerita tentang seseorang yang berjalan timur ke barat, Allah cerita tentang Zulkarnain. Bila Allah Taala bercerita tentang bila orang Quraisy tanya berkaitan tentang ruh, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada surah Al-Isra. Cuba tengok surah Al-Isra, surah yang ke-14, ke-17, ayat yang ke-85. 17:85. Surah yang ke-18, ayat yang ke-75. Surah 17, ayat 75. Ayat 78, surah 17, ayat 85. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Di sini Allah kata apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka pun bertanya kepada engkau tentang ruh, iaitu orang Yahudi tanya dengan kepada musyrikin, musyrikin tanya kepada Nabi. Qulil ruh, katakanlah ar-ruh, ruh itu min amri rabbi, adalah daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kamu ilmu melainkan sedikit. Okey, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan jika kami mengkehendaki, kami hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, kemudian itu tidak akan engkau dapat dari hal terhadap kami seorang penolong pun. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW tak tahu langsung bercerita tentang perkara ghaib. Langsung tak tahu. Melainkan semuanya dipandu dengan wahyu. Okay? Jadi macam itulah bila kita belajar ni, tak ada orang boleh cerita bincang bab wahyu, bab benda-benda ghaib. Termasuklah geng-geng, saya minta maaf, yang mengaku sebagai makrifat. Saya ni makrifat ni, awaknya belajar syariat. Nah, saya cerita tuan-tuan. Masa saya belajar dulu, saya punya profesor saya, Profesor Madya Dr. Abdul Manan. Ni antara pensyarah tasawuf di Uniza. Kawan kepada Profesor Dr. Basri Ibrahim. Ni salah seorang daripada ahli jawatan kuasa fatwa di Perlis. Ini guru-guru saya masa belajar di Uniza dulu. Kuza lah, zaman Kuza. Kalau ikutkan, dua aliran ni berbeza. Satu aliran tasawuf, Dr. Manan. Satu lagi iaitu aliran kita kata Salafi, iaitu Dr. Basri. Dua-dua ni profesor. Tapi dua-dua ni duduk di jalan yang sama. Bertegak di atas satu landasan yang sama. Walaupun beza. Tapi dia kata apa? Kata Dr. Manan yang bidang tasawuf ni, dia kata apa? Bila mana kita kata saya ni tasawuf, saya ni belajar makrifat, dan makrifat ni kulit, makrifat ni isi, yang awak belajar syariat ni adalah kulit. Dia kata orang macam ini tinggalkan. Sebab apa? Kebanyakan grup tasawuf ini, dia akan fikir macam tu. Saya belajar tasawuf ni, ini semua makrifat. Yang belajar syariat-syariat hukum fiqah ni, ini semuanya kulit je. Okey, sebab kita tak kenal Tuhan, kita hanya ikut je syariat-syariat. Dia sendiri kata, ni antara orang yang kuat dalam bidang tasawuf, dan dia memang ada grup tarikat dia sendiri. Dr. Manan kata apa? Orang yang kata macam ni tinggalkan. Kenapa? Walaupun berbeza pandangan Dr. Basri, aliran mereka, tapi mereka duduk di satu kerusi yang sama. Sebab apa? Kata dia, kalau kita nak kenal Allah, nak ataupun tidak, kita kena beribadah pada Allah. Kalau nak beribadah pada Allah, mesti terikat dengan hukum fiqah. Macam mana pula awak kata, awak tolak syariat, hukum hakam fiqah ni, tapi awak ni makrifat kenal Allah Ta'ala. Benda tu salah. Sebab itu, bila mana ada orang grup-grup sekian-sekian ni mengaku, oh saya tak percayakan, saya tak perlukan ni, tapi saya tahu alam ruh macam mana, saya boleh bawa alam di sebalik mata. Ini semuanya satu tuduhan yang tidak berasas.
Baru ni kalau tuan-tuan tengok, ikutilah di media sosial ni, ada dua grup bergaduh. Bukan bergaduh lah, dia bincang. Yang mana dia cabar si fulan cabar si fulan. Kalau awak tak percaya dengan kami punya ajaran, jom ikut saya pergi masuk ke alam jin. Boleh bawa macam tu. Mungkin Tuan Haji pun pernah dengar kot kan? Dari satu sidang kalam. Sidang kalam ni, dibawa bincang dengan seorang ni. Seorang ni pun kata, kalau awak tak percaya dengan saya, jom ikut saya, kita masuk ke alam jin. Awak tengok dengan mata awak sendiri, awak yakin ke tak yakin? Dia boleh mengaku macam tu, boleh sampai ke tahap itu. Bila kita bincang, ajak dengar kuliah-kuliah dia, bila mengaji Quran tak boleh mengaji. Mengaji yang macam ni, sebutan macam ni, banyaklah tunggang langgang dan sebagainya lah. Ni sekarang, isu-isu sekarang. Apa yang saya nak sampaikan, kita ni kadang-kadang keliru. Saya nak ikut yang mana satu, yang ni nampak macam betul, yang ni pun nampak macam betul. Kita mesti ada asas. Dan saya selalu sebut daripada awal dulu, kita mesti ada filter kita. Filter. Dan kita tahu apa benda yang penting sebenarnya dalam agama ni. Okay? Orang duk cerita makrifat nampak macam hebat ni. Tapi bab yang paling asas sekali adalah syariat. Syariat. Okay? Bab yang paling asas adalah syariat. Dan antara daripada ayat kita belajar ni, iaitu Nabi sendiri pun tak tahu benda-benda ghaib, melainkan adalah wahyu. Kalau datang satu tok guru kata, saya tahu perkara ghaib, saya boleh bawa awak join saya masuk ke alam sebalik mata ni, alam ghaib ke, alam jin ke, tuan-tuan boleh tahu jawapan dia apa. Secara asas. Betul? Kita dah ada kita punya asas kita. Apa yang kita pegang. Tuan-tuan boleh tahu apa jawapan dia. Okay? Sama ada kita, orang macam ni perlu berhati-hati, ataupun orang macam ni ditinggalkan. Perlu ikut tak? Tunggu dulu. Break dulu. Jangan nampak je, okey terus join. Jangan. Sebab inilah namanya filter. Nabi sendiri pun tak tahu berkaitan tentang perkara-perkara yang ghaib. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kelebihan surah Al-Kahf. Okey. Kelebihan surah Al-Kahf. Antara hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, hadis ini masyhur, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahf usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafal, Nabi sebut hafizah, siapa yang menghafal 10 ayat min awwali Kahf, awal surah Al-Kahf, maka dia ni akan dilindungi, dibentengi daripada dajjal. Okay, dia akan dilindungi daripada dajjal. 10 ayat pertama dan juga 10 ayat yang akhir. Okay? Dalam hadis riwayat daripada Syu'bah Ibn Hajjaj, dia kata apa? Min akhiril Kahf. Okay? Ada yang kata, Hammam kata min awali Kahf. Ada dua pandangan. Satu kata awal, satu lagi kata akhir. 10 awal, 10 akhir. Tuan-tuan tahu tak kenapa Nabi kata hafal 10 awal surah Kahfi dengan 10 akhir Kahfi akan dipelihara daripada fitnah dajjal? Kenapa tuan-tuan? Kenapa tak baca keseluruhan, hafal keseluruhan 110 ayat? 110 kan? Ke 111? 110 ayat. Kenapa disebut 10 awal, 10 akhir? Kerananya 10 awal dan 10 akhir itu saling menyempurnakan. Okay, saya nak bawa tuan-tuan satu persatu. Okey. Tuan-tuan perhatikan. Okay, tuan-tuan perhatikan ayat pertama surah Al-Kahfi dengan ayat 110 surah Al-Kahfi. Tuan-tuan buat nota dulu. Ayat pertama dengan ayat 110 ni dia punya, kita kata pasangan dia. Sebab itu dia perlu hafal ayat pertama dengan 10 ayat pertama, 10 ayat awal. 10 awal Kahfi dan 10 akhir Kahfi. Ini sebagai perlindungan daripada fitnah dajjal. 10 awal, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, perlindungan daripada fitnah dajjal. Hadis sahih, ini tak ada isu. Yang isunya tu baca surah Al-Kahfi tu. Nanti kita akan bincang. Baik, macam mana dekat sini? Tuan-tuan buat kita buat satu ni. Ayat pertama dipairkan dengan ayat yang ke-110. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan macam mana dia menyempurnakan.
Ayat pertama dengan ayat yang ke-110. Ayat 1 dan 2, okay, dia dipairkan dengan ayat 109. Tuan-tuan akan tengok ayat ni, tuan-tuan akan tengok ayat ni. Dia akan jadi satu message. Okay. Ayat 1 dengan 2, dia akan disempurnakan dengan ayat 109. Ayat 2 dan 3, dia disempurnakan dengan ayat yang ke 107 ke 108. Okay. Kemudian ayat yang ke-4 dan 5, dia akan dipasangkan dengan ayat yang ke-105 dengan ayat 106. Okay. Kemudian ayat yang ke-6 dipairkan dengan ayat yang ke-105. Okay. 1, 2, 3. Okay. Kemudian. Tak muat minta maaf Dari sini. Okay. Ayat yang ke-7, dia akan digabungkan dengan ayat yang ke-104. Disempurnakan dengan ayat 104. Ini dia punya pasangan dia. Okey. Kemudian ayat yang ke-8, dia akan dipasangkan dengan ayat yang ke-103. Ayat yang ke-9 digabungkan dengan ayat yang ke-102. Manakala ayat yang ke-10, dia akan digabungkan dengan ayat yang ke-100. Maaf. Ayat yang ke-100 sehingga ayat 101. Ini gabungan dia. Okay. Baik. Ini gabungan dia. Tuan-tuan boleh tengok. Daripada ayat 1 sampai ayat 10. Okay. Daripada ayat 100 sampai 110. Okay. Ni kalau kita buat straight tuan-tuan. Ayat 1 turun sampailah sini. Ni 10 ayat pertama. Kalau di sini daripada ayat 100 naik sampailah ke ayat 110. 10 awal, 10 akhir. Okey, baik. Tuan-tuan tengok. Apa yang menyempurnakan? Kita tengok Kita tak perasan. Inilah namanya I'jazul Quran. Okey. Kita mungkin tak perasan. Baik, tuan-tuan tengok. Ayat yang pertama dipasangkan dengan ayat yang ke-110, ayat akhir sekali. Allah Ta'ala mulakan surah Al-Kahfi ni dengan kalimah apa? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Saya tak nak bincang detail. Nanti kita baru tadabbur. Sekarang ni, ayat pertama ni Allah mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala. Ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur. Manakala ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-110, ayat terakhir sekali, ayat yang ke-110, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara berkaitan tentang Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Iaitu Allah berbicara berkaitan dengan tauhid dan tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya antara perlindungan kita daripada fitnah dajjal ni, syukur kepada Allah dengan nikmat iman. Sebab ayat pertama tu nanti tuan-tuan dia akan bincang tentang apa? Tentang nikmat bertuhankan Allah, nikmat kerasulan dan nikmat kitab. Tuan-tuan akan tengok nanti.
Nanti kita akan bincang masa kita masuk ayat pertama nanti tuan-tuan akan tengok. Dia cerita tentang 3 benda kat situ. Tentang Allah, tentang Rasul, tentang kitab. Ada 3 benda Allah bincang. Jadi penghujung surah Al-Kahfi itu Allah cakap jangan syirik dan jangan tidak beriman kepada Allah. Ini adalah sebagai perlindungan. Benda ni paling asas betul? Ni benda paling asas sekali. Nak selamat daripada fitnah Dajjal ni, kamu kena beriman kepada Allah, Rasul dan kitab. Dan Allah ingat, jangan syirikkan kepada Allah. Okay, sebab itu pada ayat 110 tu, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Allah perintah kita untuk melakukan amal soleh. Dan Allah cegah kita, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jangan syirikkan Allah. Okay, boleh Baik. Kemudian, ayat yang pertama dan kedua tu, saya kata tadi gabungkan dengan ayat yang ke-109. Sebab apa? Bila ayat pertama tadi tu, Allah dah bicara berkaitan tentang pujian kepada dia, adanya Allah, adanya Rasul, Abdih, adanya kitab kat situ. Maka Allah sebut ayat kedua tu, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Yang mana kitab itu dalam keadaan lurus, qayyim, supaya dia mengancam sesuatu azab yang langsung daripadanya, dan supaya menggembirakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, sesungguhnya mereka dapat balasan yang baik. Quran ni jadi penyelamat lah. Maksudnya kat situ kitab ni, Quran akan jadi penyelamat kepada kita. Tengok ayat 109. Allah kata apa? Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah jika ada lautan itu laksana tinta, pen bagi kalimah-kalimah Tuhanku, nescaya keringlah lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, dan walaupun kita datangkan lagi sebanyak itu bantuan. Maksudnya apa? Kalimah-kalimah daripada Allah. Quran lah. Quran yang kita kata sebagai kalamullah kan. Kalau nak tulis terlalu luas, terlalu banyak. Tapi Allah menjamin inilah yang akan menyelamatkan kita. Dan Allah bandingkan dengan lautan kat situ. Al-Bahar. Sebab apa? Lautan ni sifatnya melemaskan. Jadinya, Allah telah sebut pada ayat kedua surah Al-Kahf ni, awal tu, berbicara tentang Quran ni adalah qayyim. Dia ni penyelamat. Dan dia wa yubashshiral mu'minin, sebagai berita gembira kepada orang-orang mukmin. Okay? Kamu tinggalkan Quran, kamu akan lemas dengan kehidupan dunia. Habis, hilang arah. Orang lemah ni dia tak tahu punca. Dan dia dalam keadaan terkapai-kapai, tak tahu nak berpaut kepada mana. Okay? Jadi Allah Ta'ala tunjukkan, di mana tempat kamu berpaut? Di mana tempat yang kamu perlu berpegang dan berpijak? Iaitu Al-Quran. Okay. Jadi nak selamat daripada Dajjal, Quran. Hari ini kita dengar macam-macam cerita. Yang itu kata Dajjal, yang ini kata Dajjal, yang itu kata fitnah, yang ini kata fitnah. Fitnah ni, dia bukan fitnah yang... Fitnah ni artinya ujian. Ujian. Yang kita tak tahu. Macam-macam. Kita pun jadi keliru. Okay? Baik. Jadi Allah Ta'ala dah bagi clue dah. Poin yang berikutnya, ayat 2 dan 3 pula, dipasangkan dengan ayat 107 dan ayat yang 108. Ayat 2 dan 3 awal tu, bila Allah cerita tentang orang mukmin ni, dia berpegang pada Quran yang akan meluruskannya, menyelamatkan dia daripada ancaman azab, dan akan menjadi berita gembira kepadanya dengan balasan yang ajran hasanah, makithina fihi abada. Dia akan duduk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dekat mana dia duduk situ? Makithin tu. Dia duduk di dalam syurga Allah kekal sampai bila-bila. Dia duduk dalam syurga Allah kekal sampai bila-bila. Tengok ayat 107 dengan 108. Allah kata apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang beriman dan beramal soleh, baginya syurga Firdaus. Nuzul kat situ. Nuzul, tempat mereka menetap. Tempat tinggal dia. Allah kata rumahnya dekat Firdaus. Sebab kita selalu sebut, yang ini adalah, bila kita, macam mana, Allah sebutkan, syurga ni adalah rumah. Syurga ni adalah rumah.
Kerana apa? Sebab nak bagi tahu orang yang masuk syurga ni dia akan rasa selesa macam dia duduk dekat rumah dia. Kita tidur hotel tuan-tuan ataupun tidur rumah saudara kita. Hebat mana pun rumah dia, tuan-tuan selesa? Tak selesa kita. Nak makan tak selesa. Sebab apa? Semuanya under control. Kan kita duduk dalam keadaan saya serba-serbi tak boleh buat lah. Sebab ni bukan rumah kita. Okay? Hebat mana pun, cantik mana pun, kita tak selesa. Katil empuk mana pun tak selesa. Lebih best lagi katil saya. Best lagi toilet saya. Saya jumpa ada orang ni dia tak boleh pergi tandas orang lain. Dia nak tandas rumah dia juga. Okay, sebab keselesaan tu di rumah. Jadi Allah Ta'ala menyifatkan syurga ni sebagai rumah. Kamu akan selesa sebab itu milik kamu. Kamu akan selesa. Dan kamu takkan ke mana-mana sebab kamu akan kembali ke situ. Macam kita lah. Rumah kita dekat USJ. Tuan-tuan pergilah mana-mana pun. Last kali mesti balik ke rumah. Macam itulah kita. Macam mana pun orang mukmin pergilah mana-mana. Akhir sekali kembali kepada rumahnya. Dan Allah kata khalidina fiha. Dan mereka akan kekal di dalam syurga itu. La yabghuna anha hiwala. Dan tidak lagi mereka tu berpindah-pindah. Okay. Makithina fihi abada. Kekal sampai bila-bila. Okay. Baik. Kemudian tuan-tuan. Ayat berikutnya Allah cerita tentang ayat keempat dan ayat kelima. Okay. Ayat 4 dan 5 itu. Wa yunziral ladhina qalu takhazallahu walada. Dan supaya diancamnya orang-orang yang berkata Allah itu ada anak. Kata Allah itu ada anak. Ayat 5 apa? Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyakuluna illa kadhiba. Tidak ada pada mereka itu satu ilmu pun dan tidak pula pada nenek moyang mereka. Maka besarlah kalimat kaburat kalimatan, besarlah kalimat yang keluar daripada mulut mereka. Tidak lain yang mereka katakan itu hanyalah dusta. Okay, hanyalah dusta. Itu ayat 4 dan 5. Dia dipasangkan oleh Allah ayat 105 dan 106. 105 dan 106 Allah Ta'ala sebut apa? Kata Allah Ta'ala, Ula'ika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Orang yang tak percaya pada ayat Allah dan kepada pertemuan dengan Allah, maka amalannya gugur. Dan mereka itu, tidaklah kami akan adakan bagi mereka itu pertimbangan di hari akhirat. Zalika jazauhum. Demikianlah jadinya ganjaran bagi mereka jahannam, iaitu neraka jahannam. Bima kafaru, sebab mereka kafirkan dulu. Wattakhadhu ayati, dan mereka telah mengambil ayat-ayatku wa rusuli dan rasul-rasulku huzwa, untuk dijadikan sebagai olok-olokan. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, ayat ini bicara tentang amaran Allah kepada orang yang mendustakan ayat Allah, yang kufur kepada hari akhirat dan yang memperolok-olokkan agama Islam. Ini ancaman Ini ancaman. Okey. Ayat yang ke-6 dipasangkan dengan ayat yang ke-105. Tuan-tuan boleh dapat ke saya punya point ni? Boleh kan? Okay. Ayat yang ke-6 dipasangkan dengan ayat 105. Allah kata apa? Ayat ke-6, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau hendak membinasakan dirimu dan kerana duka cita lantaran bekas-bekas perbuatan mereka jika mereka tidak tahu percaya pada perkataan itu. Okay? Allah nak cerita tentang mudarat ni. Orang yang tak beriman ni, perolokkan agama Allah ni, mudarat dia besar. Okay. Kemudian ayat yang ke-105 tu Allah kata apa? Ula'ikal ladzi tu kan, Allah ulang lagi. Ula'ikal ladzi tu nak cerita tentang azab yang Allah timpakan. Di sini adanya kufur ni, tak beriman kepada Allah dan hari akhirat ni, kesan dia, mudarat dia sangat besar. Dan itu adalah ancaman. Okay, dia adalah benda yang sangat besar. Saya pernah sebut dah, mungkin dahulu dah saya pernah sebut mungkin perkara yang paling penting di hari akhirat adalah kunci dia. Kunci dia. Apa dia? Iaitu akidah kita. Ini benda yang paling asas dan paling penting. Kita nak balik rumah kita, benda yang paling penting sekali adalah anak kunci rumah tu.
Boleh jadi dah sampai rumah tapi tak boleh masuk rumah. Sebab apa? Kunci tak ada. Jadi kembali kepada Allah di hari akhirat, benda yang paling penting sekali, bekal-bekal ni penting dah. Tapi yang lebih penting sekali adalah keimanan kita kepada Allah. Benda ni hilang, dahsyat. Perkara tu sangat-sangat dahsyat. Sebab itu Allah sebut pada ayat ke-6 tu. Okay? Kalau mereka ni tak beriman, maka habislah. Kehidupan mereka ni akan binasa. Habis, rosak. Nanti kita akan bincanglah kalimah per kalimah kat situ. Kalimah-kalimah tu memberi maksud yang sangat besar. Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-7 dipasangkan dengan ayat yang ke-104. Ayat ke-7 Allah kata apa? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Kerana kami hendak menguji manusia, siapa di antaranya yang paling baik ahsanu amala. Okay? Allah nak uji manusia. Ayat ke-7 digabungkan dengan ayat 104. Allah kata apa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia usahanya di dalam kehidupan dunianya adalah orang yang menyangka mereka itu telah mengerjakan amal yang baik. Artinya apa? Dia punya ni point dia. Dunia ini adalah ujian. Ada orang ingat dia macam-macam dia buat, rasa okey kot saya punya amalan. Sebenarnya satu benda pun dia tak buat. Dunia itu adalah satu ujian. Dan dunia juga adalah tempat kita menzahirkan amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengikut kapasiti kita. Kan? Ujian kita tak sama tuan-tuan. Ada orang ujian di medan ilmu. Lagi tinggi ilmu dia, lagi sombong. Lagi dia, dah hati-hati. Kita sendiri tahu. Ujian kita tak sama. Ada orang diuji dengan ahli keluarga dia, adik-beradik dia. Ada orang diuji dengan ibu bapa dia. Kita tahu kapasiti kita kat mana. Sebab itu bila kita belajar daripada para nabi, semua ujian mereka tak sama. Tapi dia punya asas sama. Asasnya sama. Tapi bentuk ujian macam-macam. Ujian Nabi Ayub kesakitan macam ni. Kan? Ujian Nabi Yusuf di penjara macam ni. Ujian Nabi SAW macam ni. Ujian Nabi Musa macam ni pula. Tapi semua ujian tu, dia punya asas dia, cara membendungnya, mengatasinya sama je. Okay? Caranya semua tetap sama. Tapi ujiannya berbeza-beza. Artinya, kehidupan ni adalah tempat ujian. Dan dunia ni adalah tempat kita untuk menzahirkan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Apa-apa pun kita buat ni, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Okay? Saya sebutkan tadi tuan-tuan. Al-Kahfi ni, 4 cerita ni, sebenarnya dia cerita tentang realiti kehidupan. Jadi realiti kehidupan. Tetapi dalam 4 kisah ni dia ada pertembungan. Pertembungan apa? Antara iman dan dunia. 4 ni fitnah. Kalau tuan-tuan perhatikan. Oh, saya dah buang tadi. 4 ni fitnah tuan-tuan. Dalam surah Kahfi ni ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi itu fitnah akidah. Kemudian kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa itu fitnah ilmu. Kemudian kisah pemilik kebun itu fitnah harta. Dan Zulkarnain itu fitnah kuasa. Itu 4 fitnah. 4 ni bercara tentang dunia. Tapi pertembungannya adalah dengan keimanan. 4 tu dia bertembung dengan keimanan. Okay? 4 tu fitnah dan dia bertembung dengan keimanan. Kalau ada iman, semua ujian tu selesai. Orang yang ada kuasa, ujian, besar ujian dia. Kita tak pernah ada rasa kuasa. Lain. Tuan-tuan boleh tengoklah, orang yang dulu macam ni, bila ada kuasa, macam ni pula jadinya. Lain keadaan dia, berubah. Orang yang tak ada harta, berubah. Orang yang dengan fitnah agama, berubah. Macam-macam lah. Dengan ilmu pun berubah. Tapi iman tu penyelesaian. Kat situ ada pertembungan. Dan Allah Ta'ala jadikan ini sebagai panduan. Sebab tu Al-Kahfi ni, dia bercerita, dia jadi penyelamat daripada Usima fitnatul Dajjal. Okay? Dia adalah pendinding daripada fitnah Dajjal. Nanti tuan-tuan boleh nampak, dia macam puzzle tuan-tuan. Apa yang Allah cerita dalam surah ini sebenarnya puzzle. Okay? Isyarat-isyarat. Kita akan tengok nanti. Sebab itu surah ini dibuka dengan kalimah Alhamdu. Kita nak zahirkan pujian kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Menurunkan anzala Allah Ta'ala sebab apa?
anzala ala abdihil kitab. Kerana berturunkan satu kitab sebagai panduan. Kalau tidak, kita boleh rosak, tuan-tuan. Kita hilang arah dengan dahsyatnya kehidupan akhir-akhir nanti, apatah lagi datang Dajjal tu, semua orang akan jadi dahsyat. Semua orang akan berubah. Tapi kerana adanya Quran sebagai pemaut. Dan kita mulakan dengan Alhamdulillah. Pujian bagi Allah yang menyelamatkan kita dengan adanya satu, kita kata, tempat kita berpaut lah. Tempat kita berpegang. Okey, baik. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Allah kata apa? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami jadikan apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus. Okey. Allah pasangkan dengan ayat yang ke-103. Yang mana Allah Ta'ala kata apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, sukakah kamu kami beritahukan ke kamu tentang serugi-rugi amalan. Okey, tentang serugi-rugi amalan. Ni nak cerita apa, tuan-tuan? Di sini poin dia adalah apabila kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tak pernah panjangkan hidup kita ni sampai hari akhirat, dunia je, kita akan berada dalam kerugian. Okay? Rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Dulu mungkin kot saya pernah cerita, saya tak ingat lah. Ni pengalaman keluarga saya lah, tapi kita sebut umum lah. Ada orang dia bekerja memang ikut dia punya job scope kerja dia. Kan? Saya buat kerja saya, selesai lah. Habis kerja saya balik. Ada orang kerja, dia buat job scope kerja dia, tapi dia tahu kerja juga adalah ibadah. Nampak macam sama, tuan-tuan, tapi tak sama. Kesan dia apa? Orang yang buat kerja saja, dia buat kerja-kerja selesai balik. Tapi orang yang buat kerja sambil dia beribadah, dia nampak air membazir, dia tutup. Dia nampak Swiss tak tutup, aircon tak tutup, dia tutup. Nampak tak? Dia telah menjalankan ada dua benda. Dia dapat manfaat. Dia bukan sekadar dapat naik gaji ke apa ke, tapi dia dapat pahala juga. Saya macam ni. Ni pengalaman abang saya. Dia lahir, satu dia lahir dekat overseas. Satu lagi dia lahir dekat dalam negara. Dia overseas, hospital bukan Islam. Di negara ni, hospital Islam. Tak sebutlah hospital mana. Masa sampai dekat hospital Islam ni, ayat Quran pasang, itu pasang. Tapi bila jumpa nurse, dia kata apa? Nak bersalin ni? Okey, duduk. Dah, macam tu je. Tapi bila pergi hospital yang dulu tu, siap di pelawa. Puan dah sarapan ke? Bukan, ni hospital Islam ni. Dah sarapan ke? Oh, belum ya? Kalau belum, puan boleh duduk dulu. Kalau nak pergi kafe di sana. Yang ni job scope dia ke? Bukan. Job scope dia, register je. Orang yang duduk depan tu kan, register je. Tapi dia layan tu kerana apa? Kalau orang mukmin, sifatnya macam tu. Saya bukan buat kerja saya saja. Tapi saya buat kerja, dalam masa yang sama, saya nak bantu orang lain. Macam kita lah kan, puan. Kita cerita pasal tadi, kita punya projek kita kan. Saya buat benda ni bukan sekadar keuntungan. Tapi dalam masa yang sama, kita ada niat untuk dakwah, untuk ni. Orang lain dapat satu perkara, kita dapat dua perkara. Okay? Keuntungan dunia dapat, keuntungan hari akhirat dapat. Sebab itu orang mukmin ni, dia cita-cita dia, masa depan dia, jangan pendekkan sampai dunia. Sepatutnya masa depan orang mukmin ni panjangkan lagi. Saya dunia dan hari akhirat. Saya dunia dan hari akhirat. Dan tidak ada kerugian. Bahkan keuntungan pula kita dapat. Sebab itu dalam ayat ni Allah tegur. Kalau jadikan dunia ni sebagai matlamat, kamu akan berada dalam kerugian yang paling nyata lah. Rugi. Kerugian yang sangat nyata. Sebab itu pada ayat 103 tu Allah kata, bil akhsarina amala. Ini adalah serugi-rugi amalan. Baik, ayat yang ke-9 pula digabungkan dengan ayat yang ke-102. Pada ayat 9 Allah Ta'ala menyebutkan Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau sangka bahawa penghuni Al-Kahfi itu dan Raqim saja sebahagian daripada tanda-tanda kami yang ajaib?
Maksudnya, itu saja ke yang ajaib? Maka Allah Ta'ala jawab pada ayat yang ke-102, kata Allah, afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannam lil kafirina nuzula. Apakah menyangka orang-orang kafir itu bahawa boleh mengambil hamba-hambaku selain aku menjadi pelindung? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam untuk orang-orang kafir sebagai kediaman kepada mereka. Maksudnya apa? Jangan orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah, inilah kerugian yang paling besar. Dia mengambil wali sebagai pelindung, mengambil sebagai siapa lagi? Yang baru ni saya dengar dalam mudah ni kes ni. Wali apa tu? Wali apa entah yang kalau accident ke apa, ni sebab tak geng dengan wali ni, apa nama? Ada tuan-tuan, ni zaman sekarang tuan-tuan. Dulu saya tak pernah dengar pun. Dia kata ini zaman dulu dah ada ni. Saya kata macam saya tak pernah dengar. Saya rasa yang baru-baru ni baru saya dengar. Macam-macam aliran keluar. Ni macam-macam lah. Tak menjadikan Allah sebagai pelindung, tapi meletakkan ada kuasa-kuasa lain pula. Kuasa tu lah, kuasa ni lah. Macam-macam lah. Alhamdulillah lah, minta perlindungan jauh daripada Allah. Baik, yang ke-10 pula, iaitu yang ni doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Iaitu id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan seketika berlindung beberapa orang pemuda ke dalam sebuah gua, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami rahmah daripada Engkau dan sediakan kepada kami dalam keadaan kami ini sesuatu petunjuk rasyadah. Ini diajarkan untuk kita sentiasa berdoa rahmah dan petunjuk daripada Allah. Allah gabungkan dengan ayat 100 dan 101. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arada. Dan kami tunjukkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang kafir sejelas-jelasnya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Iaitu orang-orang yang mata mereka tertutup daripada memperhatikan peringatanku dan adalah mereka yang tidak sanggup mendengar. Sebab itu kita minta Allah berikan kita rahmah dan rasyadah. Supaya apa? Nampak kebenaran. Jangan sampai Allah tutup mata kita daripada memerhatikan peringatan-peringatan daripada Allah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, asas 10 ayat pertama ni dan 10 ayat akhir ni tuan-tuan adalah berbicara berkaitan tentang tauhid. Itu paling asas. Keimanan, tauhid kat situ. Itu yang paling asas sekali. Keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul, keimanan pada kitab, keimanan pada hari akhirat, ada cerita syurga, ada cerita neraka. Jangan minta perlindungan selain Allah, kan? Jangan memperolok-olokkan agama Allah. Dan banyak-banyak berdoa rahmah dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi sebut, baca awal, 10 awal dan baca 10 akhir. Okey, itulah antaranya. Betapa sempurnanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tengok. Sekarang kita tengok tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat sikit nota. Daripada ayat 9 sampai ayat 25, ayat 9 sampai ayat 25, Allah akan berbicara tentang Ashabul Kahfi. Yang ini saya sebutkan tadi. Ini berkaitan tentang fitnah akidah ataupun fitnah agama. Ayat 9 sampai 25. Tuan-tuan jangan risau tuan. Hari ini kita mukadimah je. So kita tak tengok ayat-ayat ni sangat. Sekadar mukadimah saja. Ayat 9 sampai ayat 25 tu, ini satu cerita berkaitan tentang Ashabul Kahfi, tentang fitnah agama. Ayat 32 sampai 44, ini adalah bicara berkaitan tentang pemilik kebun. Ada 2 orang pemilik kebun kat situ. Ini bercerita tentang fitnah harta. Yang ketiga pula, kisah Nabi Musa dengan Khidir. Ayat 60 sampai ayat 82. 60, 82. Ini bicara tentang fitnah ilmu. Dan akhir sekali, ayat 83, 98, ini tentang Zulkarnain, iaitu fitnah kuasa. Daripada 4 kisah ni tuan-tuan, ada satu benda yang sama.
Okay. Saya tinggalkan tuan-tuan satu homework. Kita jumpa minggu depan. Oh kan? Bukan fitnah. Daripada 4 benda ni, 4 kisah ni, ada satu benda yang Allah ulang sama. Konsisten Allah ulang. Okay. Kalau tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan baca keseluruhan, tuan-tuan akan nampak ada pengulangan daripada 4 kisah ni. Dan benda tu konsisten. Dia tak sedar tuan-tuan, dia tak sedar. Melainkan kita perhati betul-betul, kita akan nampak, dia adalah pengulangan. Bukan pengulangan kalimat tapi pengulangan sesuatu perkara tu. Cerita tu, Allah akan cerita. Saya bagi jawapan teruslah Iaitu berbicara berkaitan tentang wang ringgit. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah cerita tentang duit yang dia guna tu. Pemilik kebun pun ada cerita. Tentang Nabi Musa pun ada cerita. Tentang Zulkarnain pun ada cerita. Tapi cerita tu kita tak nampak. Dia macam sekali lalu je. Kan? Masa Nabi Musa pun ada cerita juga. Tentang harta. Benda tu sama je. Dia berulang. 4 kisah ni, dia adalah pengulangan. Okay? Dia adalah pengulangan benda yang sama. Iaitu harta. Benda tu yang paling besar sekali. Sebab itu, saya minta maaf saya sebut tuan-tuan. Hari ini dunia Islam berpecah. Kerana apa? Setelah dibentangkan dunia depan mereka. Dah satu hadis, saya tak ingat matan dia. Tapi yang Nabi paling risaukan, ni masa Nabinya khutbah Hajatul Wada' tu. Aku takut pada umat aku satu je. Iaitu bila dunia dibentangkan. Kerana apa? Masing-masing akan fikir selamatkan diri masing-masing. Negara ni tak sanggup nak tolong negara Islam yang lain. Sebab apa? Kalau saya buat, saya akan diboykot. Ekspor, import akan rosak. Saya punya KDNKK lah, saya ni lah. Semua benda. Dia hanya fikir dunia, dunia, dunia dan dunia. Okay? Akhirnya, benda yang patut dia buat, dia tak buat. Kerana nak selamatkan ini, kerana nak selamatkan. Jangan cerita orang tuan-tuan, cerita kita pun sama juga. Okay? Kerana dunia kita, harta kita, kita sanggup sailang kawan ni, saya sanggup tipu orang ni, saya sanggup buat macam ni, saya sanggup buat macam ni. Semua orang sanggup. Benda yang sama. Sebab itu diulang-ulang dalam 4 kisah ni tentang wang ringgit. Okay? Tentang wang ringgit. Tuan-tuan tengok sajalah kalau negara Islam ni. Israelnya kecil je. Kan? Israelnya kecil. Yang negara Islam seluas-luas negara ni. Apa mereka boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Ekonomi itu telah dipegang. Okay? Ekonomi itu telah dipegang. Kamu buat masalah sikit je, siap. Siaplah, ada banyak benda akan ditarik nanti. Okay? Ini adalah benda yang tu. Sebab itu kita kena, orang Islam lah sepatutnya dia nampak, apatah lagi kalau pemimpin-pemimpin dunia kan, dia kena nampak, kita sepatutnya berdiri sendiri tanpa bersandar kepada sesuatu entiti. Apatah lagi mereka ni bukan orang yang beriman. Kan? Sebab mesti akan menyebabkan kita ni akan berada dalam keadaan kesusahan nanti. Saya nak utamakan yang mana satu ni. Maka yang akan menjadi penyelamat adalah iman. Iman yang akan menyelamatkan kita. Imanlah sebagai penyelesaian kepada segala fitnah-fitnah kita ini. Okay, iman. Okay, jawapannya adalah pada iman. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekarang kita bincang sikit hadis. Hadis yang sering diceritakan dan saya rasa perkara ni tuan-tuan pun maklum dah. Iaitu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ni bukan daripada Nabi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mana kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Minta maaf. Daripada riwayat Al-Imam Baihaqi Al-Hakim. Iaitu kata Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, dia kata. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan adha'ah, akan menyinari cahaya kepadanya di antara 2 Jumaat. Daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan ni Allah sinarkan cahaya. Terang dia tuan-tuan, hati terang, kehidupannya terang. Okey, yang ini hadis ni macam mana tuan-tuan? Baik, para ulama kita berbeza pandangan di sini. Ada satu lagi hadis iaitu dia menerangi daripada tempat dia baca sampai ke Baitul Atiq ataupun sampai ke Baitullah, cahaya yang terang. Dekat sini para ulama berbeza dekat mana tuan-tuan? Iaitu berbeza pada kalimah Jumaat. Pada kalimah Jumaat. Kenapa? Ya, sebabnya pada hari Jumaat ni ada riwayat kata tak, Nabi tak sebut hari Jumaat. Tapi satu riwayat kata disebut hari Jumaat.
Isu dia sebenarnya pada perawi. Bukan pada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi pada perawi selepas itu. Okay. Okay, ada perawi tuan-tuan. Tuan-tuan buat sedikit macam ni. Ada dua perawi, dia ada dua hadis tuan-tuan. Satu hadis sebut tentang Jumaat, baca hari Jumaat Allah akan sinari cahaya padanya. Ada satu lagi hadis tak disebut Jumaat. Maksudnya bacaan tu umum, tuan-tuan baca bila-bila. Para ulama hadis melihat yang sepatutnya adalah boleh baca pada bila-bila. Dia tak diikat dengan pada hari Jumaat. Tuan-tuan nak baca hari Isnin ke, hari Selasa ke, hari Khamis ke, hari Jumaat sekalipun, Sabtu Ahad pun, tuan-tuan baca, cahaya tu akan menyinari. Di sini tuan-tuan nampak macam perselisihan tu pada hari je. Hari Jumaat ke tak Jumaat. Tapi kalau tuan-tuan faham, punyalah disiplin para ulama kita ni, sampai dalam bab ini mereka pastikan Nabi sebut tak sebut. Kalau sebut macam mana, tak sebut macam mana tuan-tuan. Inilah namanya disiplin ilmu. Okay? Tak ditambah dan tak dikurang. Sampai ke zaman kita tuan-tuan, orang dulu ni senang je. Apa-apa hukum selat langsir je tuan-tuan. Disebut selat tirai. Sebab apa? Nak tanya. Sebab tu timbul isu yang baru-baru ni. Pedang siapa? Pedang Nabi SAW 900 kilogram. Tuan-tuan dengar yang ni? Semua terhindar dari mana. Ya tahulah tuan-tuan. Dia macam-macam sekarang ni. Pedang Rasulullah ni 900 kilogram. Macam-macam. Semua keluarkan satu perkataan yang dia pun tak pasti tau. Dia macam itu. Okay? Jadi kita tengok ulama dahulu sangat menjaga. Baik. Isunya apa? Hadis yang kata baca Al-Kahfi. Tak kisah bila, tak disebut hari Jumaat tu. Hadis itu diriwayatkan oleh dua orang ulama yang dikenali sebagai Jabal fil Ulumil Hadis. Dua-dua ni gunung dalam ilmu hadis, gunung. Kenapa dipanggil Jabal? Sebab apa? Sebab dua-dua ni dia punya hafalan paling kuat. Gergasi dalam ilmu hadis ni ulama tokoh ni. Kalau Imam Malik bin Anas, dia ni dikenali sebagai bintang. Dia ada darjat-darjat tahu tokoh-tokoh dalam hadis ni. Jadinya seorang tu namanya seorang nama Syu'bah Ibnu Hajjaj, seorang lagi namanya iaitu Sufyan Al-Thawri. Dua-dua ni ulama. Kalau dia riwayatkan hadis, maksudnya hadis tu tak tertolak. Sebab apa? Dua-dua ni dikenali sebagai orang yang memiliki kemampuan lah. Dia ni memang hafalan paling kuat. Dan dia ni tak pernah ada rekod melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis. Hafalan sangat kuat. Gagah dia ni. Maksudnya, kalau riwayat tu daripada dia, orang-orang datang, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Mereka berdua ni riwayat tuan-tuan, baca surah Al-Kahfi. Tak disebut hari apa. Jadi datang seorang lagi hadis, satu lagi hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hushaim bin Bashir. Hushaim bin Bashir. Hushaim bin Bashir ni, dia ni pun adalah perawi yang siqah. Dia ni adalah perawi yang siqah. Dan hadis-hadisnya diterima sebagai hadis sahih. Tak ada masalah juga. Dia yang meriwayatkan hadis yang kata baca kahfi pada hari Jumaat. Ada seorang je. Jadi para ulama melihat, kalau Hushaim punya riwayat nak lawan dengan riwayat yang dibawa oleh Syu'bah dan juga riwayat daripada Sufyan Al-Thawri, kalahlah Hushaim ni. Sebab apa? Dia berhadapan dengan dua tokoh gunung dalam ilmu hadis. Tuan-tuan boleh dapat tu? Tuan boleh dapat boleh Ini dari sudut kita kata apa? Kemampuan lah, dari sudut kemampuan. Tapi tuan-tuan, para ulama kita yang muhakkikin sekarang ni, dia kata apa? Sebenarnya hadis yang kata baca pada hari Jumaat itu adalah ziyadatus thiqah. Ziyadatus thiqah. Macam mana? Iaitu satu kerana Hushaim bin Bashir ni, dia ni bukan perawi yang bermasalah. Rekod dia bersih. Dia adalah perawi yang thiqah, yang dipercayai. Itu satu kelebihan dia. Yang kedua, mereka melihat hadis yang diriwayatkan oleh Hushaim ni adalah riwayat yang bukan daripada jalur yang sama tadi. Bukan daripada jalan daripada Syu'bah ataupun jalan daripada Sufyan Al-Thawri. Dia adalah daripada jalan yang lain. Maksudnya, dia duduk dalam dua majlis yang berbeza.
Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam satu majlis ni ramai kan? Satu majlis ni ramai. Saya sampaikan satu maklumat. Esok hari Jumaat. Esok raya hari Sabtu saya kata. Raya hari Sabtu. Semua orang bila keluar nanti cakap, Ustaz Izzuddin kata tadi, raya hari Sabtu. Seorang pula yang cakap, raya hari Ahad. Secara automatik tuan-tuan dalam ilmu hadis, yang seorang tu tertolak. Kenapa? Dalam satu majlis ni, bawa satu riwayat yang sama, semua orang dengar benda yang sama, dia seorang dengar benda lain. Semua orang kata, Ustaz Izzuddin kata raya hari Jumaat lah. Raya hari Sabtu lah. Si fulan ni duduk dalam satu majlis kata, tak, Ustaz Izzuddin kata raya hari Ahad. Kita tahu, ini salah. Okay. Tapi bila mereka bincang-bincang tuan-tuan, rupa-rupanya dia kata Husyam tu tak salah. Sebab apa? Dia bukan ambil daripada jalur yang sama. Dia bukan duduk dalam majlis yang sama. Dia riwayatkan juga tapi majlis yang lain. Yang ini riwayat daripada majlis yang lain. Bahkan mereka kata apa? Husyam ni dia ambil daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id ni membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi saya mudah macam ni tuan-tuan. Kesimpulannya, tidak ada isu yang timbul. Saya minta maaf kalau saya salah. Tapi pandangan saya dan apa yang saya baca tuan-tuan, rujukan saya, membaca surah Al-Kahfi sama ada malam Jumaat ataupun hari Jumaat ataupun selain daripada hari Jumaat, semuanya adalah benar. Dan masing-masing telah membawa hujah masing-masing. Dan dia ada rujukan dan hujah masing-masing. Maksudnya tidak ada yang ini salah, yang ini betul, tidak ada. Okey? Tidak ada. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Sebab sebelum ni ada juga orang yang bertanya kan tentang isu tentang hadis Al-Kahfi pada hari Jumaat ni. Jadi inilah antara perbincangan yang muktabar lah, yang agak masyhur yang selalu kita dengar. Inilah apa? Saya tak nak jawab. Boleh baca, tak ada masalah. Dia sebahagian daripada ayat Quran, cuma tidak ada pengkhususan lah. Yang para ulama hadis bincang di sikat sini adalah pengkhususan. Menjadikan Al-Kahfi itu sebagai rutin pada hari Jumaat. Boleh ataupun tidak. Jadi Husyam kata baca hari Jumaat. Syu'bah kata tak ada hari Jumaat, boleh baca pada bila-bila. Itu perbincangan mereka. Okay. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri itu baca hari Jumaat. Yang itulah yang Husyam ambil riwayat tu. Sebab tu saya kata, yang kata baca hari Jumaat tu, mereka ada rujukan dia. Syu'bah yang kata baca sahaja Al-Kahfi tu tanpa sebut hari Jumaat pun ada hujah dia. Dua-dua, cuma mereka ni ditolak, mula-mula tu ditolak sebab ya antara Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri ni dengan Husyam ni jauh. Dia tak sama level lah. Husyam ni semuanya dia kata dia ambil jalur daripada jalur yang lain, majlis yang lain lah, laluan yang lain. Sebab itu dia dua diterima. Wallahu a'lam tuan-tuan. Okey, tak apa. Yang penting baca Okey, yang penting baca. Ni bincang-bincang tak baca pula. Okey. Betul. Ya, betul. Jumaat. Betul lah tu. Betul. Jadi sebab itu yang disebutkan oleh Husyam tu. Okey. Baik. Tapi yang saya sukanya sebab kita boleh nampak macam mana para ulama dulu disiplin. Sangat menjaga. Walaupun tertambah satu perkataan, dia tengok, betul ke ni? Betul lagi isu ni kita rasa macam umum. Alah, asal baca Quran je kot. Biarlah dia nak baca hari Jumaat ke, hari Khamis ke. Kalau kita macam tu kan, bermudah-mudah kan. Tapi mereka tak. Okey, dia kata apa? Okey, yalah. Itu antara sebab Abdullah bin Umar pun sahabat. Okey, jadi benda tu dipanggil qarinah lah, sebagai qarinah. Okey, penguat jugalah kepada hadis-hadis ni. Sebab itu majoriti ulama antaranya Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad, An-Nawawi, mereka berpendapat membaca Kahfi pada hari Jumaat ni digalakkan. Tuan-tuan kena ingat Imam Syafi'i ni dia bukan sekadar faqih dalam ilmu fiqh, tapi dia adalah ulama yang mahir dalam mengkritik hadis. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Okay? Sebab itu Imam Syafi'i ni luar biasa lah. Kalau kita baca manaqib dia dan kita tahu macam mana ilmu dia, takut kita. Tak berani kita nak kritik Imam Syafi'i. Ini saya sendirilah.
Saya tak tahu lah orang lain. Tapi kalau saya sendiri, saya baca, saya memang takut. Sebab saya rasa Imam Syafi'i ni sangat kritikal. Orang yang sangat kritikal. Okay, cara dia, sebab dia menguasai ilmu. Dan setiap apa yang dia ijtihadkan itu adalah berdasarkan kepada kemampuan dia. Memang dia berkemampuan. Sangat berkemampuan. Itu kelebihan kepada Al-Imam Syafi'i. Okay. Paling tidak tuan-tuan boleh tengok dalam bicara berkaitan tentang topik ni. Topik solat jamak saja. Saya baca, saya rasa macam subhanallah. Hebatlah dia, hebat Sebab dia bukan sekadar baca daripada zahir hadis, tapi Imam Syafi'i ni juga menilai siapa perawi-perawi taraf hadis macam mana. Itu kemampuan dia. Imam Syafi'i letakkan tuan-tuan, contohlah dalam solat jamak kita ni, minima adalah 84 km. Minima Syafi'i letak 84. Sebab kan macam-macam pandangan kan. Ada kata 90 lah, ada yang kata 96 lah, ada yang kata ni lah dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i punya pandangan, dia meletakkan 84 km dan dibawa macam-macam dalil. Daripada sahabat ni, daripada sahabat ni, daripada sahabat ni, ditunjukkan. Sahabat tak sebut angka-angka kilometer ni. Tapi sahabat sebut. Yang ini kalau dia solat jamak, dia akan solat jamak di Usfan. Yang ini kalau solat jamak daripada Madinah, daripada sini. Disebut. Jadi para ulama kita mengukur. Daripada situ ke situ kenapa? Beza pula. Yang ini dia solat jamak, yang ini tak solat jamak. Jadi para ulama nampak, oh dekat situ minima dia. Yang kat situ dia punya, kalau kurang sikit daripada tu, tak diterima. Ini detail lah tuan-tuan. Ini dia sangat teknikal lah, sangat teknikal. Tapi subhanallah, kita boleh nampak para ulama dulu sangat-sangat menjaga ilmu. Dan kita pun memang tak ada kemampuan lah untuk kritik. Tak ada kemampuan untuk kritik-kritik mereka. Memang sangat hebat lah. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada beberapa lagi kisah yang masyhur, hadis-hadis yang masyhur berkaitan tentang hadis-hadis daripada surah Al-Kahfi ini. Okey. Antaranya iaitu berkaitan tentang surah Al-Kahfi ini tuan-tuan adalah surah yang menenangkan. Okay, surah Al-Kahfi ini adalah surah yang menenangkan. Okay. Surah yang menenangkan. Ada satu riwayat tuan-tuan, saya tak ingat riwayat ini. Nanti saya cari dia punya matan dia. Selain dia melindungi kita daripada fitnah Dajjal, selain daripada dia ni menerangi cahaya kita sampai ke Baitullah ataupun sampai ke Jumaat yang hadapan, satunya lagi iaitu ada satu riwayat ini menyebutkan membaca Al-Kahfi ini mendatangkan ketenangan. Nanti saya tak ingat, minta maaf. Saya tak ingat sungguh. Tapi lebih kurang macam tu. Okey, membacanya dan memahaminya mendatangkan ketenangan. Saya cuba usahakan tuan-tuan cek matan tu. Itu saya jumpa dah, cuma tak ingat dia punya matan. Minta maaf ya. Itu antaralah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan kita tengok ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Ini adalah sebagai mukaddimah kita pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulakan surah Al-Kahfi ini dengan kalimah Alhamdulillahilladzi. Okey, kenapa Allah mulakan dengan kalimah Alhamdulillahilladzi? Sebab pada surah sebelum ini iaitu surah Al-Isra, Allah mulakan dengan Subhanallazi. Allah bertasbih dan pada surah ini Allah bertahmid. Sebenarnya Allah bertasbih, pada ayat ini Allah bertahmid. Dan pada penghujung surah Al-Isra, Allah bertahmid. Cuba tuan-tuan tengok. Penghujung surah Al-Isra, Allah kata apa? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidha walada. Ini nampak kesinambungan tuan-tuan. Daripada penghujung surah Al-Isra tu nak masuk surah Al-Kahfi, dia bersambung. Allah kata, katakanlah alhamdulillahilladzi, segala puji-pujian bagi Allah, lam yattakhid waladan, yang tidak mempunyai anak. Maka masuk surah Al-Kahfi, Allah mulakan lagi sekali. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, baik. Tuan-tuan perhatikan kalimah alhamdu. Alhamdu. Satu kita boleh nampaklah tuan-tuan, bila kita dah bincang tentang ni, maka kita pun nampak kenapa Allah mulakan dengan kalimah alhamdu? Sebab pujianlah kepada Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kita ada satu tempat berpaut.
ada tempat kita bergantung dan menjadikan sebagai rujukan. Okay. Ayat pertama sahaja Allah bercara tentang lillah, Allah, abdihi, rasulnya, dan juga al-kitab. 3 sekali Allah sebut tentang keimanan ni. 3 benda Allah sebut. Okay, 3-3 ni Allah sebut. Allah, Rasul dan Al-Kitab. 3-3 ni Allah sebut. Okay. Sekalipun kita ni menjadikan Quran ni sebagai rujukan, sekalipun Nabi SAW sebagai panduan, pujian itu adalah kepada Allah. Sebab apa? Dialah allazi anzala, yang menurunkan. Ingat, kembali semuanya kepada Allah. Dia topik dia tuan-tuan, keimanan ni, mana kona pun semuanya kembali kepada Allah. Sebab itu dimulakan dengan lillah. Okey. Pertama tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan kalimah alhamdu ni. Kalimah ni sahaja tuan-tuan, kalimah ni sahaja, dia memberi 2 maksud. Sebab itu Allah membuka Fatihah dengan kalimah ni. Pertama, iaitu dia ni datang daripada kalimah al-madhu. Dan daripada kalimah ni ada kalimah asyukru. Sebab itu Allah memilih kalimah alhamdu. Al-madhu iaitu pujian. Kita panggil madah. Madah, pujian. Sedangkan kalimah ni dengan kalimah ni sama. Tukar je. Ha yang di depan bawa ke belakang. Hamdu pujian. Madah pun pujian. 3 huruf yang sama. Sebab itu dia root word yang sama tuan-tuan. Ha, mim, dal sama. Mim, dal, ha sama. Sama je. Ni root word dia. Fi'il madhi sama. Root word dia sama. Tapi dua-dua ni memberi maksud berbeza. Kalau alhamdu iaitu pujian dengan emosi. Pujian tu dengan emosi. Sebab tu kalau kita sebut alhamdulillah, macam mana bibir dia? Dia macam tersenyum tuan-tuan. Dia macam tersenyum. Mana ada orang baca alhamdulillah masam? Alhamdulillah. Okey, boleh faham sebab kita memuji Allah Taala, dia memuji dengan perasaan. Okey. Manakala al-madah ni dia pujian tanpa dibawa dengan emosi, kosong. Boleh jadi dia membawa pujian yang palsu. Oh, answer untuk Haji. Saya cakap je tapi nanti tak ada apa-apa pun dia kadang jab macam itulah. Handsome-nya. Cantiknya. Itu namanya madah. Pujian yang tak membawa emosi. Tapi kalau alhamdu, dia memang nak puji. Memang pujian tu milik dia. Memang dia berhak untuk dapat pujian tu. Kan kita ada orang pujian yang fake lah kita kata kan. Dia ni kalau cakap tak payah dengar lah, dia fake ni. Dia jab-jab kita ni. Contoh. Yang kedua, bezanya lagi, alhamdu ni adanya asyukru. Asyukru. Asyukru iaitu nikmat yang diterima secara individu. Okey. Nikmat yang diterima secara individu. Okey. Kita dapat nikmat secara individu, ada orang beri saya hadiah. Ustaz, nak hadiah. Saya kata apa? Syukran lah. Syukran. Syukur. Itu maksudnya nikmat yang kita terima secara individu, maka sebutan yang kita akan keluar adalah syukrun ataupun syukran. Tapi kalau alhamdu adalah nikmat yang diterima seramai-ramainya. Saya dapat, orang ni dapat, orang ni dapat, orang ni dapat, dia tak kata syukran. Dia akan kata hamdan. Hamdan. Syukran ni untuk individu. Kalau hamdan ni adalah untuk semua. Saya dapat, semua orang dapat. Hamdan. Sebab itu bila kalimah hamdan dia akan digabungkan dengan hamdalillah. Okey? Boleh? Boleh. Banyaklah benda tuan-tuan. Kat sini topik dia banyak. Sangat banyak. Okey? Baik. Ini kalau kita baca surah Fatihah lagi seronok. Macam-macam. Ayat pertama, ayat kedua tu sangat besar. Okey. Baik. Okey. Tuan-tuan tengok Itu yang pertama lah. Yang kedua, kenapa Allah mulakan dengan jumlah ismiah? Ada alif lam itu. Alhamdu. Kenapa Allah tak gunakan kalimah ahmadu? Jumlah fi'liyah, kata kerja. Allah gunakan kata nama. Ataupun nahmadu. Aku memuji Allah yang menurunkan. Nahmadu. Kami memuji Allah. Sama je maksud dia. Tapi kenapa Allah gunakan jumlah ismiah?
Kenapa Allah tak gunakan jumlah fi'liyah, kata kerja? Jawapannya minggu hadapan. Tentram tuan-tuan. Klip hanger. Okey, saya bagi jawapan, saya berhenti kat sini. Jawapannya adalah, kalau Allah mulakan dengan kata kerja fi'liyah ni, isim fi'liyah ni, jumlah fi'liyah ni, maka bererti dia merujuk kepada pujian yang menepati waktu, mengikut masa. Sebab ini adalah namanya fi'lul mudhari' kan. Saya puji Allah sekarang dan akan datang. Tapi bila gunakan jumlah ismiyah, dulu, kini, selamanya tu pujian milik mutlak Allah. Dia tidak terikat dengan waktu dah. Sebab itu dimulakan dengan jumlah ismiyah. Okay, dia tak gunakan jumlah fi'liyah. Okay, kalau jumlah fi'liyah susah tuan-tuan. Telah kami puji ataupun tengah kami puji. Oh, sekarang puji, dulu puji. Sekarang puji, akan datang puji. Habis dulu tak puji. Susah. Jadi Allah menggunakan jumlah ismiyah. Nanti insyaAllah nanti tuan-tuan kita akan jumpa. Saya bagi satu soalan last. Apa beza perkataan Alhamdulillah dengan perkataan Lillahil hamd? Tuan-tuan tengok nanti Alhamdulillah ni dimulakan dengan alham, kemudian akan dengan lillah. Nanti tuan-tuan tengok ada kalimah lillah diawalkan, baru kalimah alham. Ini takbir raya pun kita sebut ni. Walillahil hamd. Kan? Dalam Quran yang alhamdulillah disebut 23 kali, lillahil hamd Allah sebut sekali. Kenapa ada yang Allah awalkan, ada kenapa Allah kemudiankan? Semua ada sebab. Nanti kita akan jumpa lagi kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.